Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah dapat sama-sama kita bersama dalam rancangan motivasi pagi di radio ikim.fm, yang mana merupakan pilihan utama kita semua. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dan sudah tentu terima kasih kita ucapkan kepada Radio Ikim, seterusnya juga kepada penerbit Puan Nurhayati Paradi ataupun DJ Yati kan. Apapun, Alhamdulillah, kita syukur pada Allah. Syukur ini semoga dengan itu Allah Ta'ala akan tambah lagi nikmat kita lagi dan lagi dan lagi, terutamanya apabila kita berada dalam bulan-bulan yang mulia. Dan hari ini sudah tentu sangat istimewa kerana kita sedang berada juga pada hari Jumaat yang merupakan Sayyidul Ayyam. Bukan Sayyid Ayam, ayam tu lain. Ayyam, iaitu Yaum, penghulu segala hari, yang mana sudah tentu ada kemuliaan-kemuliaannya. Antara amalan yang eloklah kita usaha sama-sama kita ingat memperingati, iaitu membaca surah Al-Kahfi. Seboleh-bolehnya khatamlah satu surah tu, tak banyak pun, mungkin 15 minit, 20 minit kita ambil masa untuk baca surah Al-Kahfi. Pastikan kalau belum baca daripada malam tadi, kita usahakan sebelum terbenamnya matahari hari ini, maghrib nanti menjelma, kita dah dapat khatamkan. Semoga dengan itu Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal, dan Allah Ta'ala berikan kita cahaya-cahaya yang sempurna, cahaya kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat, insya-Allah. Baik, kalau kita lihat balik tentang cerita motivasi kita pada pagi yang biasa kita dah sebut 2-3 hari yang lepas, tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kita melihat, kita biasa dengar cerita Nabi-Nabi dalam Al-Quran kan. Kita baca Quran, Masya Allah, kita dah dengar macam-macam. Dalam Radio Ikim ni lagi lah, Radio Ikim kita ni macam-macam rancangan. Ada cerita Nabi-Nabi lah, ada cerita tafsir, slot tafsirnya, ada slot yang pelbagai-bagai. Maknanya ini semua adalah sebagai, kita kata, sumber untuk kita tambahkan lagi pengetahuan-pengetahuan kita, ilmu kita tentang perkara ini, agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa kita sangat perlu untuk kita memahami? Kalau kita boleh letakkan pelbagai, kita boleh belanjakan harta, kita boleh lapangkan masa untuk perkara-perkara lain, maka tentang agama ini tentulah lebih-lebih lagi kita nak usahakan. Tuan-tuan puan-puan, saudara-saudari yang berkah Subhanahu Wa Ta'ala, kita ambil cerita satu kisah Nabi yang sangat, antara Nabi yang paling diulang-ulang lah ceritanya dalam Al-Quran, iaitu tentang Nabi Musa AS. Baik, pernah satu kita dengar kan, Nabi Musa AS ni setelah berdakwah dan sebagainya, akhirnya konfront dengan bapa angkat dia sendiri, Fir'aun laknatullah. Dan akhirnya mereka, Nabi Musa AS, Nabi Harun AS, mereka telah bawa kaum Bani Israel untuk keluar daripada Mesir, dan mereka melintas laut. Maka kita tahulah cerita dia, dah sampai, dah kena kejar, lari punya lari. Akhirnya sampailah kat tepi laut Nabi Musa dan juga umat dia. Maka di situ Nabi Musa AS, umat dia ni mula mendesak Nabi Musa, wahai Musa, apa dah jadi? Di depan kami ada laut, di kiri kanan kami ada bukit bukau, di belakang kami ada tentera Fir'aun. Kamu telah bawa kami kepada kebinasaan ini. Maka Nabi Musa AS, dia kata apa? Innallaha ma'i, sesungguhnya Allah bersama aku. Maknanya kamu jangan risau, kerana Allah bersama aku. Dalam keadaan yang begitu getir, dalam keadaan yang memang kalau kita cubalah kita bayangkan, kita ni kena kejar ni, lari. Kat belakang tentera yang pasti akan bunuh kita. Lari punya lari, sampai depan laut. Ni laut ni, bukan ada perahu ada apa, laut.
Kalau nak berenang pun larat, mana sangat nak berenang. Kiri kanan bukit buka, bukit nak mendakinya satu hal, kan? Tetapi di sini, dalam keadaan ini, Nabi Musa telah jawab dengan satu perkataan, janganlah kamu huru-hara sangat, sesungguhnya Allah bersama aku. Allah bersama aku. Baik, kita tinggalkan dulu senario cerita Nabi Musa ini. Kita pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termaktub dalam Al-Quran semasa hijrah. Kita tahu ni, tiap-tiap tahun dengar cerita ni dalam ma'al hijrah dan sebagainya. Bagaimana bagaimana Nabi SAW semasa berhijrah bersama sahabat mereka, baginda SAW, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dalam gua Sur dan sebagainya. Maka kita tengok bagaimana semasa Abu Bakar Siddiq kebimbangan, apa jawapan Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Ini Allah yang maktubkan jawapan ni, bukan ini adalah Al-Quranul Karim. Taubah tu Allah Ta'ala maktubkan, innallah la tahzan, wahai saudaraku, jangan kamu risau, kamu jangan bimbang, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Sedangkan apa yang mereka ada, mereka sedang dikejar juga oleh musuh, oleh pasukan bersenjata, yang mana kalau ditemui confirm, kan, akan berlakulah kecelakaan. Duduk dalam gua pun bukannya usaha mana sangat. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan begini kita dapat lihat, kata orang, apa yang ada di dalam hati, maka pada masa tu itulah yang keluar. Kalau satu lori ikan terbalik, yang keluar daripada lori tu ikan lah, dia tak jadi pula jadi ayam kampung. Kan? Kalau satu lori pasir yang terbalik, maka yang akan terkeluar ialah pasir, dia tak akan jadi emas. Macam tu juga dalam keadaan yang sedemikian, apa yang keluar daripada hati, apa yang ada di dalam hati, itulah yang akan hati. Maka kita dapat lihat di sini tuan-tuan perempuan, apa yang ada dalam hati Nabi Musa alaihi salam, apa yang ada hati dalam hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya hati mereka dipenuhi dengan kebesaran Allah, keyakinan pada Allah, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang sempurna pada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kalau kita tengok Nabi Musa AS pun, dia pun tak tahu macam mana nak buat. Dia pun tak ada plan, apa aku nak buat ni, tak apa, lepas ni aku ketuk laut tu, terbelah lah. Tak, dia pun tak tahu. Yang dia tahu, Allah ada bersama aku. Macam mana Allah nak buat, nak selamat ke tak selamat ke, macam mana cara ke, Allah ada bersama aku. Yang penting Allah bersama kita. Ini yang ada dalam hati setiap orang mukmin. Bila kita ada kebesaran Allah, bergetar tuan-tuan hati. Ingat tak, mula-mula kita dah sebut hari tu, Allah Ta'ala kata sifat orang beriman ini, iza dzukirallah wajilat qulubuhum. Apabila mereka disebut Allah, bergetar hati mereka. Kenapa? Kerana dalam diri mereka ada Allah, dan dalam hati mereka ada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang sempurna pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cerita dia, itu ceritanya. Maka hari ini tidak ada satu kemuliaan lain, tidak ada satu kehebatan lain, tidak ada satu faktor lain, tidak ada satu benda lain yang patut menjadi sumber motivasi kita, baik dalam apa juzuk bidang hidup kita ini, baik waktu pagi, petang kita, siang, malam kita, baik kita di pejabat, di rumah, di masjid, di ladang, di kebun, baik kita di mana saja, atas muka bumi mana, bawah langit mana kita berada pun, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kita kena usahakan sehingga hati kita ini tempur dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sumber yang dikatakan motivasi tertinggi kita. Yakin kita dengan kudrat Allah. Allah saja yang kuasa. Ada satu benda pun, tidak ada satu benda pun yang boleh terjadi tanpa izin Allah. Dan tidak ada satu benda pun yang Allah tak ingini terjadi boleh terjadi. Ingat tak perkataan kebetulan? Perkataan kebetulan ni ada ke? Kebetulan lah, kan? Kebetulan lah, kebetulan. Ataupun tak sengaja, accident. Tuan-tuan perempuan,
kebetulan ni bagi pihak makhluk betul lah, tapi bagi Allah tidak ada kebetulan. Sebab bagi Allah hanya yang dia hendak saja akan terjadi, dan apa yang terjadi itu memang yang dia hendak lah. Mudah ceritanya gitu. Jadi tuan-tuan puan-puan, hari ini yang kita nak letak betul-betul dalam hati kita, sehingga dengan keyakinan ini, keimanan ini, dengan iman yakin yang sebeginilah kita harungi hidup kita, petang kita, siang kita, suka kita, duka kita, baik di tempat mana kita berada, bersama keluarga, berseorangan diri, dengan kawan-kawan, di mana sahaja kita bawa diri kita, apa sahaja keadaan diri kita, dalam solat, luar solat, dalam bulan Ramadan, luar bulan Ramadan, apa sahaja, keimanan, keyakinan yang tulen ini, yang suci murni ini, maka kita bawa dalam diri kita, insya-Allah, maka kita akan sentiasa termotivasi untuk menuju kepada Allah. Fafirru ilallah, berlarilah kamu kepada Allah. Wa anna, dan juga dalam tempat lain Allah Ta'ala kata, wa anna ila rabbikal muntaha, sesungguhnya pada Allah Ta'ala itulah kesudahan segala sesuatu. Kita mulakan dengan Allah dan kita akhirinya juga dengan Allah. Cukup untuk pagi ini, insya-Allah kita ketemu lagi. Sehingga itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.